Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan rahmatnya dapat kita semua bertemu di sini pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan ini yang kita adakan secara online. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat sebuah hadis daripada Nabi SAW yang menerangkan tentang rahmat Allah. Kita lihat hadis ini. Hadis ini daripada Sahih Al-Bukhari nombor 7554. Anna Aba Rafi'in haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa Inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun 'indahu fawqal 'arsy. Daripada Abu Rafi' katanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha kataba kitaban, sesungguhnya Allah telah menulis suatu tulisan ataupun ketentuan qabla an yakhluqal khalqa, sebelum dia menciptakan makhluknya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh, dan ia itu ketetapan ini, itu ketetapan berkenaan dengan rahmat Allah akan sentiasa mengatasi kemurkaan Allah. Ini ditulis di sisi Allah di atas arasy itu. Baik, ini perkara yang pertama yang Allah menetapkan sebelum Allah menciptakan semua makhluknya adalah berkenaan dengan rahmat Allah, itu betapa luasnya rahmat Allah. Dalam sebuah lagi hadis lihat hadis yang kedua. Ini juga daripada Sahih Al-Bukhari nombor 6469. Ini juga berkenaan dengan rahmat Allah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah fa amsaka 'indahu tis'an wa tis'ina rahmah wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah falau ya'lamul kafiru bi kulli allazi 'indallahi minar rahmah lam yai'as minal jannah
walau ya'lamul mu'minu bikulli allazi 'indallahi minal azab lam ya'man minan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah pada hari dia menciptakan rahmat itu, dia menciptakannya sebanyak 100 bahagian rahmat. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Dan dia menahan di sisinya 99 bahagian daripada rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan dia menurunkan rahmatnya itu kepada kesemua makhluknya, itu satu bahagian daripada rahmat. Falau ya'lamul kafiru bikullil ladzi 'indallahi minar rahmah. Dan kalaulah orang yang kafir, yang ingkar itu tahu tentang rahmat yang ada di sisi Allah, lam yai'as minal jannah. Dia takkan berputus asa untuk mendapatkan syurga Allah itu. Walau ya'lamul mu'minu bikullil ladzi 'indallahi minal azab lam ya'man minan nar. Dan kalaulah seorang yang beriman itu tahu tentang apa yang ada di sisi Allah daripada azab siksaannya, dia takkan berasa aman daripada azab neraka itu. Dalam hadis yang kedua ini, Nabi menyebutkan tentang Allah menciptakan rahmat itu 100 bahagian rahmat. Dan Allah daripada 100 bahagian rahmat itu, dia memberikan satu bahagian kepada kesemua makhluknya. Jadi rahmat Allah yang satu bahagian itulah yang meliputi alam ini, langit dan juga bumi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan daripada rahmat Allah yang satu itu diberikan kepada manusia, jin, diberikan kepada haiwan. Disebabkan itu mereka boleh untuk saling berkasih sayang. Haiwan sekalipun sayangkan anaknya. Dan rahmat Allah yang satu itulah yang meliputi seluruh alam ini. Dan kemudian baki lagi 99 itu Allah akan memberikan nanti pada hari akhirat kepada orang-orang yang beriman di kalangan hamba-hambanya. Dan kemudian Nabi nyatakan lagi di sini, kalaulah seorang yang ingkar itu tahu tentang rahmat yang ada di sisi Allah, dia tentu takkan berputus asa untuk mendapatkan syurga Allah. Maknanya kalau seorang yang ingkar, yang banyak mana dosa dilakukan sekalipun, kalau dia tahu rahmat Allah itu luas, dia tak akan berputus asa. Dia tak akan sebutkan yang aku ini tak ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah itu. Dia akan cuba untuk bertaubat, menjadi taat, kemudian dia mengharapkan dapat masuk ke dalam syurga Allah. Itu kalaulah orang yang ingkar itu tahu tentang betapa luasnya rahmat Allah. Begitu juga bagi orang yang beriman, kalaulah dia tahu tentang betapa beratnya siksaan yang ada di sisi Allah, khususnya pada hari akhirat, dia takkan berasa aman, takkan berasa terselamat daripada azab Allah itu. Kalau kita lihat daripada dua hadis ini, Nabi menyebutkan tentang rahmat Allah yang sangat-sangat luas itu, yang meliputi semua makhluknya. Bila kita sebutkan tentang rahmat, kalimah rahmat ini banyak juga disebutkan dalam Quran. Dan dia merangkumi pelbagai perkara. Yang pertamanya, rahmat itu merupakan suatu sifat yang ada pada Allah, yang mana disebutkan dalam hadis ini. Dalam dua hadis ini, rahmat itulah yang pertama sekali yang Allah tetapkan sebelum dia menciptakan makhluknya. Kemudian di sisinya dia menciptakan 100 bahagian rahmat, dia menahan 99 bahagian, dan dia memberikan satu bahagian rahmatnya kepada kesemua makhluknya. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah menyebutkan tentang Allah itulah pemilik kepada rahmat. Dalam surah 6 ayat
ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha' yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyah كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني ذو الرحمة. Dan Tuhan engkau dialah Tuhan yang maha kaya, iaitu yang tidak memerlukan apa-apa daripada makhluknya. Dzur rahmah, dan dia jugalah merupakan pemilik kepada rahmat itu. In yasha' yuzhibukum, kalaulah dia menghendaki, nescaya dia akan membinasakan kamu. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha', dan dia menggantikan kamu dengan makhluk yang siapa sahaja yang dia kehendaki. Kama ansha'akum min zurriyyati qaumin akharin, sebagaimana dia telah menjadikan kamu iaitu suatu keturunan daripada kaum yang terdahulu, yang mana Allah binasakan mereka, kemudian Allah gantikan dengan kamu, begitu juga zuriat keturunan kamu. Dalam ayat ini Allah menyatakan tentang sifat Allah adalah Al-Ghani, iaitu maha kaya, tak perlukan apa-apa daripada makhluknya. Dzur rahmah, dan dia juga maha pemilik kepada rahmat yang maha luas itu. Dan antara tanda Allah itu mempunyai rahmat yang sangat luas dan dia bersifat dengan sifat rahmah ini adalah dia membiarkan golongan yang engkar berterusan hidup di atas muka bumi ini. Bahkan bukan sekadar dia membiarkan hidup, dia memberikan rezeki kepada semua makhluknya, termasuklah kepada golongan yang engkar ini, kepada golongan yang kafir, kepada golongan yang mensyirikkannya, kepada golongan yang munafik, yang melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu sifat Allah, yang mana daripada kalimah rahmat ini, daripada kalimah rahmat terbit satu sifat Allah yang utama, iaitu Ar-Rahman, yang mana disebutkan dalam kalimah basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimah Ar-Rahman itu terbit daripada kalimah Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahman Allah itu dia meliputi semua makhluk, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Allah memberikan satu bahagian daripada rahmatnya kepada kesemua makhluknya, yang meliputi langit dan juga bumi ini. Itu meliputi semua sekali, sama ada golongan yang beriman ataupun golongan yang ingkar, meliputi malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi itu sifat Ar-Rahman Allah, yang kita terjemahkan sebagai Maha Pemurah. Sifat Maha Pemurah Allah itu meliputi setiap sesuatu, sama ada makhluknya yang beriman ataupun juga makhluknya yang ingkar kepadanya. Bahkan Ar-Rahman itu Allah turunkan suatu surah yang khusus yang dinamakan sebagai Ar-Rahman, yang menceritakan tentang sifatnya sebagai Ar-Rahman itu. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu kepada kesemua makhluknya. 'Allamal Qur'an. Dan antara tanda Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah adalah dia mengajarkan Al-Quran. Itu dia menurunkan Quran dan kemudian dia mengajarkannya kepada manusia dengan diutuskan Rasul kepada mereka. Jadi, begitu juga sebelum daripada diturunkan Quran, Allah dah menurunkan banyak lagi kitab-kitab yang lain dan mengutuskan Nabi dan juga Rasul-Rasul yang lain sebelum daripada Nabi SAW. Itu antara tanda bahawa Allah itu bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Allah menciptakan manusia. Disebutkan ayat yang ketiga ni, khalaqal insan. Dia menciptakan manusia, kemudian dia memberikan rezeki kepada mereka, dan kemudian dia menurunkan Quran ataupun kitab-kitab yang lain kepada mereka untuk menjadi panduan dalam hidup mereka, dan kemudian dia mengutuskan Nabi dan juga Rasul untuk mengajarkan kitab-kitab itu semua kepada mereka. Jadi ini meliputi semua makhluknya, khususnya jin dan juga manusia lah. Jadi Allah nyatakan di sini khalaqal insan. Jadi Allah, Tuhan yang bersifat dengan sifat Maha Pemurah itu, dia menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan dia mengajarkan kepada manusia itu kemampuan untuk boleh bercakap, untuk menyampaikan keterangan. Jadi Allah menciptakan manusia dalam keadaan ada pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran. Kemudian dia memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian menurunkan petunjuk kepada mereka. Kemudian mengutuskan Rasul kepada mereka. Tetapi walaupun rahmat Allah itu banyak yang Allah berikan kepada manusia, sebahagian saja di kalangan mereka yang benar-benar mensyukuri rahmat yang Allah turunkan tersebut. Kebanyakannya adalah golongan yang kufur kepada rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini sifat Ar-Rahman Allah yang meliputi semua makhluknya, tak kira sama ada yang beriman ataupun yang ingkar kepadanya. Kemudian daripada kalimah rahmat itu juga terbit satu lagi kalimah, iaitu Ar-Rahim. Itu sifat Allah yang kedua ni, Ar-Rahim. Kita terjemahkan sebagai Maha Penyayang. Ar-Rahman tadi Maha Pemurah kepada kesemua makhluknya. Ar-Rahim ini Maha Penyayang. Maha Penyayang ini khusus kepada makhluknya ataupun hamba-hambanya yang beriman. Allah menyebutkan dalam surah 33 ayat 43. 33 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah dialah yang berselawat ke atas kamu. Itu selawat di sini bila daripada Allah bermakna rahmat daripada Allah, bermakna pengampunan daripada Allah, bermakna suatu pujian daripada Allah. Wa malaikatuh, dan para malaikat juga berselawat ke atas kamu. Kamu di sini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi selawat daripada para malaikat ke atas orang-orang yang beriman, maknanya mereka memohonkan keampunan buat orang-orang yang beriman. Mereka berdoa kepada Allah supaya Allah berikan rahmat kepada golongan yang beriman.
liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah dia mengeluarkan kamu daripada zulumat kepada nur. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu dia rahima, itu maha penyayang, bil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Di sini Allah nyatakan dengan jelas, wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah itu dia maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Berbeza dengan sifat Ar-Rahman itu, yang mana ia meliputi semua makhluknya yang beriman ataupun yang ingkar. Tapi sifat Ar-Rahim ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman sahaja. Di dunia ini Allah berikan rahmat dan keberkatan kepada mereka, dan pada hari akhirat nanti Allah akan memberikan baki lagi 99 rahmat itu kepada mereka, dengan mereka diselamatkan daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, yang akan dapat, dan dalam syurga itu akan mendapat nikmat yang tanpa batas selama-lamanya. Jadi itu sifat Ar-Rahim Allah ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman sahaja. Di dunia, lebih-lebih lagi pada hari akhirat nanti. Jadi kalau sifat Ar-Rahman tadi, itu meliputi semua. Di dunia ni, contohnya seperti rezeki, Allah bagi kepada semua. Yang penting bila dia berusaha untuk mencari rezeki, Allah akan bagi. Sama ada yang beriman ke, atau yang ingkar ke, yang mensyirikkannya ke, semua akan dapat rezeki itu. Tetapi berbeza dengan sifat Ar-Rahim ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ketika di dunia mereka taatkan Allah, beriman kepada Allah, pada hari akhirat nanti akan diberikan dengan kasih sayang Allah, akan diberikan dengan nikmat yang lebih besar lagi daripada apa yang mereka dapat ketika di dunia ni. Itu sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Allah. Dan kemudian kalau kita lihat dalam Quran ini, banyak kali Allah ulang tentang rahmat. Dan antara yang dimaksudkan dengan rahmat itu, seperti yang Allah sebut dalam surah 10 ayat 57. Surah 10 ayat 57 dan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, benar-benar telah datang kepada kamu suatu nasihat, suatu peringatan daripada Tuhan kamu. Itu merujuk kepada Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan Quran itu dia merupakan suatu penawar bagi apa yang ada di dalam dada manusia ni. Di Quran itu bukan hanya menjadi syifa kepada penyakit-penyakit yang di luar ini, tetapi sebenarnya Quran itu diturunkan khusus untuk memberikan penawar kepada penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia ni, iaitu penyakit ragu-ragu, penyakit tidak yakin kepada Allah, mensyirikkan Allah, penyakit riak, hasad, dengki dan sebagainya. Jadi itu tujuan Quran diturunkan, untuk mengubati penyakit yang ada dalam dada manusia itu khususnya. Dan kemudian Quran itu juga menjadi wahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan dia menjadi petunjuk
dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi rahmat di sini merujuk kepada Quran itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan daripada Allah dan rahmat daripadanya itu. Kurniaan dan juga rahmat Allah ini dia sama seperti ayat sebelum ini, itu merujuk kepada Quran yang Allah turunkan kepada manusia untuk menjadi panduan dalam hidup mereka itu. Fabizalika, maka dengan demikian itu, dengan penurunan Quran itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka semua bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Quran itu lebih baik daripada apa yang mereka semua himpunkan, iaitu daripada harta dunia yang mereka himpunkan itu. Di dalam dua ayat ini Allah menyebutkan tentang rahmat. Antara rahmat yang Allah berikan kepada manusia ini adalah melalui kitab ataupun Quran yang Allah turunkan untuk menjadi panduan dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama. Rahmat itu merujuk kepada Al-Quran. Kemudian Allah menyebutkan dalam surah 2 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khair min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ini orang-orang yang ingkar, yang kafir di kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang yang musyrik itu, mereka tak suka bahawa Allah turunkan ke atas kamu suatu kebaikan yang datang daripada Tuhan kamu. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah dia mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah dialah Tuhan yang mempunyai limpahan kurnia yang amat besar, yang amat agung. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Allah dia mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Baik, rahmat dalam ayat ini merujuk kepada nubuwah, iaitu kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana golongan ahlul kitab mereka mengharapkan bahawasanya nabi yang terakhir itu datang daripada kalangan mereka. Bahkan disebutkan dalam sirah, kaum Yahudi ini bila berlakunya peperangan di antara mereka di Madinah itu, begitu juga sebelum itu lagi, mereka sentiasa mengatakan kepada bangsa Arab, mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Yang mana bila datangnya Nabi tersebut, Allah akan membantu mereka mengalahkan bangsa Arab itu. Ketika di Madinah, kita tahu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, antara penduduk Madinah adalah di kalangan kabilah-kabilah Yahudi. Yang mana bila berlakunya peperangan di antara mereka dengan bangsa Arab, itu Aus dan juga Khazraj itu, mereka selalu mengulang-ulang kata-kata ini, iaitu mereka sedang menunggu-nunggu Nabi yang akan membantu mereka mengalahkan bangsa Arab. Tapi kemudian bila Allah
memberikan kenabian tersebut kepada bangsa Arab, Allah melantik Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Disebabkan itu mereka tak nak untuk beriman. Disebabkan kedengkian yang ada dalam hati mereka kepada Nabi dan kepada bangsa Arab itu. Dan begitu juga golongan yang musyrik. Golongan yang musyrik di kalangan bangsa Arab sendiri, mereka juga kalau boleh nakkan supaya kenabian itu diberikan kepada kabilah-kabilah mereka. Seperti mana kata-kata sebahagian para pemimpin Quraisy, mereka iri hati dengan kabilah ataupun keluarga Abdul Muttalib ataupun keluarga Bani Hashim itu, kerana mereka mengatakan Allah memberikan kelebihan kepada Bani Hashim ini dengan mereka menguasai mereka menguasai telaga Zamzam, dan juga mereka golongan yang paling berkuasa di bumi Makkah itu. Dan kemudian Allah lantik pula Nabi di kalangan mereka. Jadi ini menimbulkan hasad dengki juga di kalangan kabilah-kabilah yang lain terhadap Bani Hashim ataupun keluarga Abdul Muttalib itu. Di sini Allah nyatakan tentang Allah, tetapi walaupun kedengkian dan sifat permusuhan yang ada di kalangan ahlul kitab dan juga kaum musyrikin itu, tapi Allah mengkhususkan rahmatnya, iaitu kenabian tersebut, memberikan kenabian itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi di sini rahmat merujuk kepada Nabi SAW. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi merujuk kepada kitab ataupun Al-Quran. Yang kedua merujuk kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita lihat juga dalam Quran, Allah menyebutkan dalam surah 39 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan nescaya jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka semua, iaitu golongan yang kafir, yang musyrik itu, Man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan tanah langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Benar-benar pasti mereka mengatakan tentulah Allah. Jadi di sini menunjukkan yang golongan yang kafir dan juga musyrik itu, mereka percaya kepada Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan juga bumi ini. Dalam ayat ini Allah sebutkan la yaqulunna Allah, pasti mereka mengatakan tentulah Allah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidur. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semua, apakah pendapat kamu, apa yang kamu seru itu yang selain daripada Allah itu, in aradani Allahu bidur hal hunna kashifatu durrih, jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu mudarat kepada aku, apakah
sekutu-sekutu yang kamu seru selain daripada Allah itu, adakah mereka dapat untuk menghilangkan mudarat yang hendak Allah timpakan kepadaku? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, ataupun kalaulah Allah menghendaki untuk memberikan rahmat kepadaku, adakah segala sekutu-sekutu yang kamu seru selain daripada Allah itu dapat untuk menahan rahmat daripada Allah yang hendak diberikan kepadaku? Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah sebagai penolong dan juga pemelihara aku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ke atasnya orang-orang yang bertawakal itu, dia bertawakal. Di sini Allah nyatakan tentang, Allah rakamkan kata-kata Nabi Muhammad dalam ayat ini, au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalaulah Allah menghendaki untuk memberikan rahmat kepadaku. Jadi rahmat di sini merujuk kepada nikmat dan juga rezeki itu. Adakah siapa yang dapat untuk menahan nikmat dan juga rezeki yang Allah hendak turunkan kepada hamba-Nya yang dia kehendaki? Ini makna rahmat yang ketiga, iaitu nikmat dan juga rezeki yang dikurniakan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian seterusnya, antara makna rahmat juga Allah sebutkan dalam surah 33 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang dapat untuk melindungi kamu semua daripada Allah, daripada azab Allah, kemurkaan Allah, in arada bikum su'an, kalaulah dia menghendaki untuk menimpakan keburukan, bencana kepada kamu. Au arada bikum rahmah, ataupun dia hendak memberikan kepada kamu rahmat, iaitu pertolongan kepada kamu. Wala yajiduna lahum min dunillah waliyyan wala nasira. Dan mereka takkan mendapati ada yang selain daripada Allah sebagai pelindung dan juga penolong kepada mereka. Jadi di sini rahmat di sini bermakna pertolongan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki suatu keburukan, hendak ditimpakan kepada suatu golongan, tak ada siapa yang dapat untuk memelihara manusia daripada keburukan tersebut. Begitu juga kalau Allah hendak menurunkan rahmat, memberikan pertolongannya kepada suatu golongan di kalangan manusia ini, tak ada siapa yang dapat untuk menghalang pertolongan daripada Allah tersebut. Kemudian seterusnya Allah juga menyebutkan dalam surah 39 ayat 53. Surah 39 ayat 53.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, itu dengan melakukan banyak perbuatan dosa dan juga maksiat kepada Allah, sama ada kecil ataupun yang besar, sedikit ataupun banyak. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah itu. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu dia maha pengampun kepada kesemua dosa-dosa itu. Jika hamba-hambanya bertaubat kepadanya, dia akan mengampunkan kesemua dosa mereka walaupun sebesar mana sekalipun dosa tersebut. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini ini suatu pesanan daripada Allah kepada manusia ni, khususnya kepada manusia yang banyak melakukan dosa kepada Allah. Begitu juga kepada orang-orang yang beriman, supaya tidak menetapkan orang yang melakukan dosa itu pasti akan masuk ke dalam neraka Allah. Selagi mana mereka masih hidup, mereka masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, dan mereka bahkan Allah boleh untuk menukarkan segala amalan dosa mereka, maksiat mereka itu kepada amalan yang soleh, kalau mereka bertaubat kepada Allah. Kerana rahmat Allah itu luas. Rahmat di sini bermakna pengampunan daripada Allah. Rahmat, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada pengampunan Allah itu. Jadi kadang-kadang mungkin setengah orang yang buat dosa-dosa, khususnya dosa-dosa yang besar, mereka merasakan seolah-olah mereka tak ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah itu. Apatah lagi kalau sebahagian Muslim pula yang cepat untuk menerakakan orang yang lain. Terus mengatakan kau ni pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini menyebabkan kadang-kadang orang-orang yang mungkin buat dosa-dosa kepada Allah, mereka putus asa untuk mengharapkan keampunan daripada Allah. Putus asa untuk mengharapkan syurga Allah itu. Sedangkan Allah sebutkan dengan jelas di sini, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Itu pengampunan daripada Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu dia maha pengampun kepada kesemua dosa-dosa itu kesemuanya. Jadi kita biasa dengar tentang kisah seorang yang membunuh 99 orang. Yang mana ketika dia nak bertaubat, dia bertemu dengan seorang abid, itu seorang ahli ibadah. Yang mana ahli ibadah tersebut, bila dia mendengar yang orang ni telah membunuh 99 orang, dia kata tak ada peluang untuk engkau bertaubat kepada Allah. Tak ada peluang untuk engkau mendapat rahmat, itu pengampunan daripada Allah. Disebabkan itu, dia membunuh abid tersebut. Itu seorang yang ahli ibadah tapi tak ada ilmu. Disebabkan itu, ilmu itu lebih penting daripada ibadah. Kerana kalau semata-mata ibadah tanpa disertai dengan ilmu, itu mungkin boleh menjadikan seorang itu sesat daripada kebenaran. Walaupun mungkin banyak amalan yang dilakukan, boleh jadi amalan yang banyak tersebut rupa-rupanya amalan yang sia-sia, yang tak ada nilai di sisi Allah. Disebabkan itulah daripada kisah orang yang bunuh 99 orang itu, ketika dia bertemu dengan seorang abid yang tak ada ilmu, banyak ibadah tapi ilmu tak ada, orang tersebut mengatakan dia tak ada peluang untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Tapi sebaliknya, bila dia bertemu dengan seorang yang alim, jadi orang alim tersebut memberikan nasihat kepadanya untuk pergi berhijrah, keluar daripada tempat tinggalnya sekarang, pergi ke tempat yang lain yang lebih baik persekitarannya, keadaannya,
yang mungkin boleh untuk memudahkan dia bertaubat kepada Allah. Jadi dalam perjalanan ke tempat yang baru itu, dengan niat untuk bertaubat kepada Allah, kemudian dengan takdir Allah, dia mati di pertengahan jalan itu. Dan kemudian datang dua malaikat yang berebut untuk mengambil ruhnya. Yang pertama nak dimasukkan ke dalam syurga, yang kedua nak dimasukkan pula ke dalam neraka. Jadi kemudian di atas rahmat Allah, Allah perintahkan supaya dia ni dimasukkan ke dalam syurga. Dia mendapat keampunan Allah disebabkan niatnya yang nak bertaubat kepada Allah itu. Walaupun dia masih belum sampai ke tempat yang dia nak tuju dan belum ada amalan yang dia lakukan. Itu pengampunan Allah itu luas. Dengan syarat manusia itu mestilah bertaubat kepada Allah. Dan kemudian pengajaran daripada kisah orang yang membunuh 99 orang itu, yang kemudian yang menjadi 100 orang itu adalah manusia ni dia masuk ke dalam syurga bukan disebabkan amalan semata-mata, tapi disebabkan rahmat daripada Allah itu. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi tentang Nabi nyatakan kamu semua tak akan dapat untuk masuk ke dalam syurga disebabkan amalan kamu semata-mata, tapi disebabkan rahmat daripada Allah. Dan bila mendengar sabda Nabi tersebut, sahabat tanya kepada Nabi, adakah termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Dan Nabi menjawab, ya, termasuk juga aku, melainkan Allah memberikan, melimpahkan rahmatnya kepada aku. Jadi itu Nabi ajarkan kepada kita tentang sebab yang boleh masukkan manusia ke dalam syurga bukan semata-mata amalan, tetapi sebenarnya rahmat daripada Allah itu. Amalan yang disertai dengan rahmat daripada Allah. Kerana banyak kisah-kisah dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi kita baca golongan yang sedikit amalan ataupun yang tak ada amalan tapi dia sempat bertaubat kepada Allah. Dengan rahmat Allah dia dimasukkan ke dalam syurga itu. Di sini rahmat bermakna pengampunan daripada Allah. Kemudian seterusnya Allah sebutkan lagi dalam surah 12 ayat 53. Surah 12 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tiadalah aku berani untuk membersihkan diriku. Ini kata-kata Nabi Yusuf. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu pasti akan menyuruh, sangat-sangat menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, melainkan nafsu ataupun jiwa yang Allah memberikan rahmat, yang Tuhanku berikan rahmat kepadanya. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu benar-benar
sangat-sangat menyuruh kepada kejahatan, melainkan yang Allah berikan rahmat kepadanya. Jadi rahmat di sini bermakna Allah memelihara jiwa manusia itu daripada melakukan dosa. Jadi rahmat di sini bermakna pemeliharaan daripada Allah ataupun taufik daripada Allah daripada melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Di sini rahmat di sini bermakna pemeliharaan daripada melakukan dosa ataupun maksiat kepada Allah. Itu yang keenam. Kemudian seterusnya antara makna rahmat juga seperti yang Allah sebutkan dalam surah 19. Surah 19 ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-7. Surah 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi ayat-ayat ini ataupun kisah ini merupakan kisah berkenaan dengan rahmat yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya, iaitu Nabi Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ingatlah tak kala Nabi Zakaria itu dia berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang perlahan, yang merendah diri. Jadi rahmat di sini, zikru rahmati rabbika. Ini merupakan suatu limpahan rahmat daripada Tuhan engkau kepada hamba-Nya. Di rahmat di sini merujuk kepada penerimaan doa itu. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan doa yang perlahan, yang penuh dengan merendah diri, dengan tawadhu' dan khusyuk itu, dan kemudian Allah menerima, mengabulkan permintaannya itu. Itu rahmat dalam ayat ini. Rahmat di sini merujuk kepada penerimaan ataupun pemakbulan doa hamba itu.
Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang belulangku. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan telah putih melepak uban di kepalaku. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku, wahai Tuhanku, aku tak pernah berasa hampa putus asa dengan doa permohonanku kepadamu. Baik, dalam ayat ini ada satu pengajaran yang besar yang dapat kita ambil daripada ayat ini, iaitu berkenaan dengan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah daripada dia muda sampailah dia tua tanpa pernah dia putus asa. Walaupun mungkin doa yang dia minta itu Allah belum kabulkan, tapi dia sentiasa berdoa dengan penuh yakin kepada Allah yang Allah akan kabulkan. Dan kemudian Allah kabulkan doanya itu walaupun masa itu mungkin lama. Kerana apabila hamba itu berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkannya selagi mana dia tidak merasa bosan kepada doanya itu. Ataupun dia dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan tentang golongan yang tergesa-gesa dalam berdoa. Itu seorang yang dia berdoa kepada Allah, dia minta suatu perkara, kemudian banyak kali dia minta tapi Allah belum lagi bagi kepada dia, kabulkan permohonan dia, dan kemudian dia meninggalkan doa tersebut. Jadi ini Nabi kata golongan yang tergesa-gesa dalam berdoa. Sedangkan Allah nak melihat hamba-Nya itu meminta kepadanya, dan kemudian kadang-kadang doa yang kita mohon kepada Allah itu sebenarnya telah Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Kerana setiap doa yang kita mohon kepada Allah itu, yang kita minta kepada Allah itu, bukanlah semestinya Allah memberikan apa yang kita minta. Dia boleh jadi dalam beberapa perkara ataupun beberapa cara. Yang pertama, Allah kurniakan apa yang kita minta itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah boleh menggantikan dengan menghilangkan suatu mudarat yang sepatutnya menimpa kita. Tapi disebabkan kita berdoa kepada Allah, kita mohon daripada Allah suatu perkara, Allah tak bagi yang itu, yang kita mohon itu, tapi dia gantikan dengan dia selamatkan kita daripada suatu mudarat yang sama nilai dengan doa yang kita mohon itu. Itu juga cara untuk Allah kabulkan doa kita. Tapi yang ketiganya, Allah tahan dulu doa yang kita minta itu, tapi Allah gantikan dengan ganjaran yang besar, dengan nikmat yang besar pada hari akhirat nanti. Itu di dalam syurga nanti. Itu antara cara Allah mengabulkan doa yang diminta oleh hamba-hambanya. Tak semestinya dia berikan apa yang hamba-hambanya minta itu sama seperti yang dia minta. Tapi boleh jadi dia gantikan dengan perkara yang lain. Itu dengan dia mengangkat mudarat yang sepatutnya menimpa hambanya. Tapi disebabkan doa itu, dia mengangkat mudarat yang sama nilai dengan doa yang diminta oleh hamba itu. Ataupun yang ketiganya, dia mungkin menahan dahulu ketika di dunia ni dan dia akan memberikan pada hari akhirat. Jadi doa Nabi Zakaria kepada Allah banyak kali daripada muda sampailah ketua, baginda tetap berdoa kepada Allah tanpa ada rasa putus asa ataupun su'uzan kepada Allah. Jadi baginda berdoa dengan bersangka baik kepada Allah, dengan benar-benar mengharapkan rahmat daripada Allah supaya Allah menerima doanya. Walaupun lambat, tetapi kemudiannya Allah mengabulkannya. Disebabkan Nabi Zakaria berdoa dengan tidak putus asa dalam doanya itu. Dalam ayat seterusnya, wa inni hiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Sungguhnya aku berasa bimbang kepada kaum keluargaku selepas pemergianku nanti,
iaitu dalam urusan untuk menjaga agama ini. Wa kanat imraati aqira, dan isteriku pula merupakan seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka kurniakanlah kepadaku dari sisimu seorang wali, iaitu wali di sini merujuk kepada seorang anak ataupun anak lelaki. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah, yang akan mewarisi aku dan juga mewarisi ahli keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyah, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diredai. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami berikan khabar gembira kepadamu dengan kami kurniakan kepadamu seorang anak lelaki yang namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang tak pernah kami jadikan sebelum ini, yang digelar dengan nama Yahya itu. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari atiyya. Kemudian jawab Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh untuk mendapat seorang anak sedangkan isteriku seorang yang mandul? Wa qad balaghtu minal kibari atiyya, dan aku pula telah sampai kepada umur yang lanjut, umur tua yang lanjut. Jadi isterinya mandul, Nabi Zakaria pula seorang yang sangat-sangat tua umurnya. Qala kazalika qala rabbuk huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Kemudian kata penyeru ataupun malaikat itu, demikianlah ketentuan daripada Allah. Tuhan kamu berfirman, ia merupakan suatu perkara yang mudah bagiku, dan dulu aku telah menciptakan engkau, wahai Zakaria, daripada sebelum itu. Sedangkan engkau ketika itu belum merupakan sesuatu pun. Jadi Allah menciptakan manusia daripada tak ada apa-apa kepada ada. Begitulah Allah boleh memberikan rezeki berupa seorang anak kepada Nabi Zakaria, seorang yang tua umurnya. Begitu juga isterinya seorang yang mandul. Itu merupakan suatu perkara yang mudah bagi Allah. Dan di sini dalam ayat yang kedua tadi, rahmat daripada Allah merujuk kepada Allah menerima dan memakbulkan doa yang diminta oleh Nabi Zakaria itu. Kemudian satu lagi, antara makna rahmat seperti yang Allah sebut dalam surah 40 ayat yang ke-9. Daripada ayat yang ke-8, surah 40 ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka, iaitu golongan yang beriman, ke dalam syurga adnin. Ini doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Allati wa'adtahum, yang engkau telah janjikan kepada mereka.
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Dan engkau telah janjikan kepada siapa yang soleh di kalangan nenek moyang mereka dan pasangan-pasangan mereka dan zuriat keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma izin faqad rahimtah. Dan peliharalah mereka daripada keburukan-keburukan. Dan siapa yang kau pelihara daripada keburukan-keburukan pada hari itu, maka benar-benar engkau telah berikan rahmat kepadanya. Wa zalika huwal fawzul azim. Dan demikian itulah suatu kemenangan yang besar. Di sini dalam ayat yang ke-8 tadi Allah sebutkan tentang doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman supaya Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Dalam ayat yang ke-9, dan doa mereka juga supaya Allah pelihara mereka daripada keburukan-keburukan yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Jadi itulah merupakan sebahagian daripada rahmat Allah, iaitu Allah masukkan mereka ke dalam syurga dan pelihara mereka daripada kesusahan pada hari akhirat dan juga pelihara mereka daripada azab neraka itu. Jadi rahmat di sini merujuk kepada syurga, dimasukkan ke dalam syurga dan selamat daripada azab neraka. Jadi ini sebahagian daripada kalimah rahmat yang Allah sebutkan dalam Quran, iaitu antaranya yang pertama tadi merujuk kepada rahmat itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia untuk menjadi panduan kepada manusia. Kemudian yang keduanya, rahmat itu merupakan suatu rahmat kenabian yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi rahmat yang kedua merujuk kepada Nabi dan juga Rasul yang Allah lantik, yang Allah utuskan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, rahmat itu merujuk kepada nikmat dan juga rezeki yang Allah berikan, sama ada kepada golongan yang beriman ataupun golongan yang engkar kepadanya. Kemudian yang keempat, rahmat juga merujuk kepada pertolongan yang Allah berikan kepada manusia ni. Kemudian yang kelima, rahmat merujuk kepada pengampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang walaupun banyak mana dosa mereka, kemudian mereka bertaubat, Allah berikan pengampunan kepada mereka. Kemudian yang keenam, rahmat itu merujuk kepada pemeliharaan Allah, yang mana Allah pelihara mereka daripada melakukan dosa. Allah berikan taufik kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, rahmat juga merujuk kepada Allah menerima doa dan juga mengabulkan doa seperti kisah Nabi Zakaria itu. Dan kemudian yang ke-8, rahmat juga merujuk kepada syurga. Dimasukkan ke dalam syurga dan selamat daripada azab neraka Allah itu. Baik, jadi kita kembali kepada hadis yang kita baca pada pagi ini. Itu berkenaan dengan rahmat daripada Allah itu amat luas, yang mana dalam hadis yang pertama Nabi sebutkan sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah menulis tentang di dalam kitabnya, iaitu di kitab Lauh Mahfuz sebelum dia menciptakan makhluknya yang lain. Dan kata Nabi dalam hadis ini merujuk kepada firman Allah, iaitu ini dipanggil hadis kursi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu dia akan mengatasi kemurkaanku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Dan ia telah ditulis, ditetapkan di sisinya di atas arasy itu sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian dalam hadis yang kedua merujuk kepada betapa luasnya rahmat Allah itu. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, sesungguhnya Allah dia menciptakan rahmat itu sebanyak 100 bahagian dan dia menahan di sisinya 99 bahagian. Dan satu bahagian itu dia memberikan kepada kesemua makhluknya, iaitu yang meliputi langit dan juga bumi ini, iaitu meliputi semua makhluknya yang beriman, begitu juga yang engkar kepadanya.
Dan kalaulah orang yang ingkar itu mengetahui betapa besarnya rahmat yang ada di sisi Allah, dia tak akan putus asa daripada mengharapkan syurga Allah itu. Dan kalaulah seorang mukmin itu tahu betapa besarnya, betapa beratnya azab yang Allah sediakan di sisinya, dia tak akan merasa aman daripada azab neraka Allah itu. Jadi insya-Allah setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat dalam kedua-dua hadis ini, dan begitu juga daripada ayat-ayat Quran tadi. Itu hari ini kita melihat tentang betapa luasnya rahmat Allah itu yang meliputi semua makhluknya, dan daripada rahmat itulah lahirnya ataupun timbulnya sifat Allah yang utama itu, iaitu Ar-Rahman. Itu Maha Pemurah Allah kepada kesemua hamba-hambanya yang beriman ataupun yang ingkar. Kemudian sifat Ar-Rahim Allah, iaitu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia ni dan juga pada hari akhirat nanti. Dan begitu juga kita lihat tentang makna rahmat, sebahagian daripada makna rahmat yang disebutkan dalam Quran tadi. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan rahmat ini dalam kelas yang akan datang pada minggu depan insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Adakah Ustaz nak sambung tentang bagaimana cara untuk mendapat rahmat Allah? Itu insya-Allah kita akan lihat pada minggu hadapan. Okey, jazakallah Ustaz ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Jadi untuk kali ini kita lihat tentang makna rahmat dulu. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung berkenaan dengan cara-cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Okey, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit lah. Salam. Ya. Betul, kalimah solah tu beri makna rahmat juga ya Ustaz. Ya. Macam solat, solat itu pun. Dia solat ni dia banyak makna. Antara makna solat adalah doa, berdoa. Solat juga bermakna satu ibadah yang khusus itu, yang dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu juga solat, seperti yang mana kita fahamlah. Solat. Kemudian solat juga bermakna doa. Kemudian solat juga bermakna selawat. Kita sebut selawat itu juga kalimah yang sama. Kemudian solat juga bermakna, sebab Allah sebut dalam Quran tadi, kita dah baca ayat tu, solat ataupun selawat daripada Allah. Itu maknanya rahmat ataupun barakah daripada Allah kepada hamba-Nya. Juga solat merujuk kepada makna itu, barakah ataupun rahmat daripada Allah kepada hamba-Nya. Kemudian solat juga disebutkan dalam Quran daripada malaikat. Solat ataupun selawat daripada malaikat bermakna permohonan doa para malaikat kepada Allah. Itu juga doa lah maknanya solat tu. Doa, solat bermakna solat yang khusus itu, kemudian bermakna doa, juga bermakna selawat, juga bermakna barakah dan juga rahmat. Itu antara makna solat. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Okey, sama-sama. Iyyakum. Baik. Jadi insya-Allah untuk pagi ini setakat ini dulu. Mudah-mudahan dapat kita semua ambil manfaat daripada hadis ini dan juga daripada ayat-ayat Quran tadi. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan cara-cara untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Jadi insya-Allah setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.